Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat bekerja dan selamat hari ni hari Rabu kan? Hari Rabu. Hari Selasa ni, Selasa 15 Disember. Sekejap saja, dalam lebih kurang 16 hari kita akan melangkah ke tahun 2021, end of this year. Okey, macam biasa, siapa yang sedang menonton, cuba komen di bawah. Saya nak kenal anda. Komen di bawah, say hi, say good morning, bagi salam kepada follower-follower lain, supaya kita kenal satu sama lain. Kita jadikan platform konsultan sihat ni sebagai platform untuk kita kenal lebih rapat kita. Mungkin kalau dekat luar kita tak kenal, kita kurang kawan, tapi di media sosial mungkin kita lebih ramai kawan. Kita jadikan ini platform yang sihat sebenarnya untuk bersilaturahim. Okay, Puan Rabiah Muhammad Yusof, Waalaikumsalam. Okay, semalam saya ada terbaca dan terbaca dalam satu artikel surat khabar, dan tim saya pun ada post dalam WhatsApp group. Saya baca berkaitan dengan isu status halal daging import. Status halal daging import biasanya sepatutnya halal kan. Jadi bila JAKIM selongkar balik, buat serbuan, JAKIM dan beberapa tim yang lain saya rasa custom dan sebagainya mereka dapati status halal tu ditipu. So status halal tu adalah palsu. Sebab ada beberapa pihak yang terlibat tu, dia manipulate. So dia tukar, sebenarnya bukan, daging tu bukan diimport dari negara yang pengeluar daging halal, tapi dia palsukan dokumen dan sebagainya lah. Saya pun tak, anda boleh tengok, baca balik artikel tu kan. Jadi saya terfikir dia sebenarnya isu ni dah lama. Cuma orang tak ada serbuan. Sebab apa tak ada serbuan? Tak ada laporan, tak ada orang report daging sejuk beku frozen. Jadi hati-hatilah daging sejuk beku banyak ada di pasar raya, ada di, kalau kita tengok yang dah diawet yang jadi nugget, yang jadi sausage. Lepas tu yang ayam yang dah siap, yang dah dirempahkan, kemudian kita siap untuk goreng. Semua makanan yang frozen food. Okay, saya punya personal advice untuk anda. Kalau anda peminat frozen food contohnya, maksudnya kita malas lah nak, contohnya kalau kita nak goreng ayam, kita malas nak rempahkan ayam tu, kita nak senang saja, ambil yang frozen, ayam yang dah dirempahkan siap, kita terus goreng saja. Frozen food carilah jenama lokal, bukan jenama import. Ambil yang lokal yang kita tahu, yang dah sah Muslim, dah sah halal. Jenama Ramli kan. Apa lagi, ayam mas, tak silap ayam mas, Ramli. So itu yang well known lah yang status halal ni kita dah, memang dah sah halal, sebab owner dia pun adalah Muslim kan. Jadi bahaya juga kalau kita makan benda yang meragukan lah. Itu satu part, itu satu bab. Kalau dari segi kita bincang dari segi agama, status halal tu satu bab lah. Tapi yang saya concern, halal tu priority lah pertama. Yang kedua yang saya concern adalah bila kita kerap makan makanan frozen, anda kena tahu frozen ni dia ada dua jenis. Satu memang beku, daging tu dikisar, lepas tu frozen, disejuk bekukan. Maksudnya dia tak letak apa-apa. Maknanya dia tahan disebabkan dia adalah, daging tu dibekukan. Bila dibekukan, maka patogenik bakteria yang ada pada daging tu dia tak aktif. Sebab tu dia ada expiry date dia juga. Maksudnya bila kita sejuk beku,
makanan tu dia bukan kata tahan selama-lamanya, dia ada tempoh juga. Bakteria masih ada, tapi dia tak aktif dalam keadaan yang suhu beku 0 darjah Celsius ataupun negatif 5, negatif 10 darjah Celsius. Maksudnya dia tak aktif. So dia dapat bertahan agak lama lah, yang panjang, tapi dia masih ada expiry date dia. Okay. Tapi ada juga yang sejuk beku. Sebelum dia sejuk beku, dia awet kan. So maksud bila awet, dia letak bahan preservatif yang terdiri daripada garam mineral, garam pengawet, bukan garam mineral, garam pengawet. Garam pengawet ni contohnya sodium benzoat, potassium ascorbate, potassium sorbate dan sebagainya. Kalau anda pernah dengar potassium something, magnesium something, sodium something, ini biasanya kita panggil garam pengawet. Garam pengawet ni dia ada dos yang tertentu yang dibenarkan sebenarnya. Contohnya kalau kita nak buat jus, kita nak marketkan, kita nak commercializekan jus yang kita buat, jus durian Belanda kan. Kalau blend durian Belanda, letak dalam botol, sejukkan macam tu, lama kelamaan beberapa hari, seminggu lepas tu dia akan masam. So nak tak nak, kita kena letak sodium benzoat, garam pengawet. Dia adalah sukatan dia, berapa mililiter, berapa miligram bahan pengawet yang diletakkan, dia ada sukatan dia. Kalau anda nak tengok, nak tahu ada garam pengawet atau tak, rasa dia pun dia dah rasa macam bukan rasa fresh fruit. Contohnya kalau anda ambil buah mangga, anda blend mangga tu, anda minum, rasa dia fresh tu, terasa fresh tu, berbanding ada ambil concentrated juice, concentrated mango juice, puree buah mangga tu, kalau beli dekat pasar, dekat supermarket apa, dia botolkan jus mangga, biasanya dari Arab apa kan. So bila kita minum, rasa mangga tu dia ada rasa macam stink, dia rasa macam freshness tu dah tak ada. Kita boleh rasa. Saya baru ni saya ada kawan, dia seorang founder jus, produk dalam bentuk jus lah, pengeluar jus mangga Dulu jus mangga dia ni, kalau dia nak edarkan, dia ada ejen-ejen yang edar, yang jadi pengedar dia. Setiap kali dia nak edarkan jus mangga tu, jus mangga dia tu dia mesti letak bersama ais dalam ice box lah, ais putih, ice box yang bekas, yang warna putih tu, ice box. Dia mesti letak macam tu. Sekarang tiba-tiba bila dah maju dah beberapa tahun, perniagaan pun dah maju, saya beli lagi sekali dia punya produk. Dah tak ada ais dah tak sejuk dah. Rasa pun dia dah rasa macam, dia rasa macam dia dah tak rasa fresh tu. Dia ada rasa something. Betul saya kata, dah tak letak ais ke? Lepas tu dia kata, kita dah guna food technology, dia kata. Saya kata, apa food technology apa? Letak apa sebenarnya? Letak preservatif. Bila baca ingredient, preservatif, sodium benzoat. So dia akan rasa macam, saya tak tahu nak rasa macam mana. Cuba kalau anda pergi beli kat pasaran, anda compare lah yang fresh dengan yang beli dekat pasaran ni, dia akan rasa something. Itu sebenarnya rasa tu adalah rasa preservatif, garam pengawet. Okey, garam pengawet ni bila kita ambil masuk dalam tubuh badan kita, garam pengawet preservatif yang ada dalam sausage, yang ada dalam nugget, yang ada dalam jus buah-buahan, garam pengawet tu dia bukan maksud bila kita makan ada efek, tetapi bila garam pengawet tu dihimpunkan, accumulate dalam tubuh badan kita, dia akan memberi kesan pada kesihatan kita, dan dia akan memberi kesan pada nutritional value dan enzim yang terkandung dalam makanan tersebut. Bila bahan pengawet kita letak dalam makanan frozen food, nugget, sausage dan sebagainya, fishball, maka enzim dah tak ada. Enzim tu dah rosak disebabkan bahan pengawet. Kena ingat enzim ni, satu, dia tahan, dia sensitif pada suhu. Suhu tak boleh letak
suhu tak boleh tinggi 40 darjah Celsius, maka enzim akan rosak. Enzim juga akan rosak bila, kalau dalam makanan, bila diletakkan garam. So tindak balas dia tu dah jadi lain. Tindak balas dia dah jadi lain, kan? Jadi bila kita makan makanan yang dah tak ada enzim, maka kalau makanan tu adalah karbohidrat, dia tak jadi glukos dan energi, kan? Dia akan convert kepada, kalau saya dulu explain berkaitan metabolism, karbohidrat convert kepada, bertukar menjadi glukos dan menjadi energi. Tetapi ini dia tak, pathway tu dah tak ada dah, kan? Karbohidrat menjadi glukos jadi energi tu dah tak ada dah. Protein menjadi asid amino, bina tisu dah tak ada dah. Dia akan terus menjadi toksik, sebab ketiadaan enzim. Tubuh badan terpaksa guna enzim yang ada dalam tubuh badan kita untuk cernakan makanan tersebut. Tapi kalau makanan tersebut memang dah ada enzim makanan masih ada, masuk pula enzim yang ada dalam tubuh badan kita, maka makanan tersebut dicerna dengan sempurna, terus jadi a part of our body. Kalau tidak, dia tak jadi a part of our body, dia akan jadi toksik. Inilah yang mendatangkan penyakit. Sebab itulah makanan yang elakkan, kerap makan makanan yang sejuk beku. Saya bukan kata jangan makan langsung, elakkan. Sebab kita makan sekali, dia tak jadi apa-apa, dia bukan terus dapat penyakit. Elakkan. Ini yang biasa para ibu yang nak mudah, dia goreng nugget untuk anak dia sarapan, goreng sausage untuk anak dia bawa bekal ke sekolah, nak mudah saja. Mak malas nak masak nasi, okey, beli burger saja, bagi anak makan burger saja. So bila anak dari kecil dah dia biasa, dia rasa sedap makan makanan macam ni, dia dah tak lalu lagi makan nasi, maka benda tu dah jadi habit. Bila jadi habit, awas. Bila dah jadi habit, yang ni yang boleh mengundang kepada penyakit. Dia build up. Bila dah jadi habit, makan sekali tak ada masalah. Saya pun makan pizza, saya pun makan KFC, saya pun makan McDonald. Tapi kita tak jadikan dia tu habit. Jangan bagi dia rasa sedapnya dan nak ulang-ulang. Bila ulang-ulang, inilah, bila dah jadi habit, maka dia akan jadi bermasalah lah. Jadi hari ni saya topik yang saya nak sampai, baru nak masuk topik, saya nak sampaikan berkaitan bagaimana kita nak cegah sakit jantung. Okay, bila kita bercerita berkaitan soal sakit jantung ni, kita kena tahu bagaimana orang dapat sakit jantung, bagaimana dia dapat sakit jantung. Banyak faktor lah. Antaranya faktor pemakanan, faktor lifestyle, gaya hidup, amalan, cara hidup yang tak sihat kita ni, faktor genetik. Ada tiga faktor, pemakanan, gaya hidup, faktor genetik. Faktor genetik ni biasanya less than 10%. Jadi kalau kita ada abang kita meninggal disebabkan sakit jantung, mak kita meninggal sakit jantung, atuk nenek ayah kita sakit jantung, kita berpotensi, yes, kita ada genetics tu dah diturunkan, inherit, dah diperturunkan. Kita bring along the genetics tu. Kita dah ada genetik sakit jantung pada tubuh badan kita, tapi genetics tu, gene tu akan di-express menjadi penyakit bila kita support dengan lifestyle yang tak sihat, pemakanan yang tak sihat, maka gene tu terus express. Kalau mak ayah kita memang jenis yang chubby, jenis berbadan besar. Contohnya kita ada keturunan Mak Saleh. Anda tengok, saya nak cerita berkaitan genetik supaya anda faham. Keturunan Mak Saleh tinggal kat mana? Mak Saleh tinggal kat negara sejuk. Bila Mak Saleh tinggal dekat negara sejuk, dia ada membawa jin lemak. Sebab itulah baby Mak Saleh semua comel-comel, putih gebu, sebab bawah dagu dia ni ada lapisan lemak. Lahir-lahir terus ada lemak. Sebab apa perlunya lemak? Sebab Tuhan jadikan lahir-lahir terus ada lemak tu, genetik tu, sebab untuk adapt dengan environment yang sejuk tu. So perlukan lemak. Kalau lahir-lahir terus slim, berat 3 kilo, maka sejuk lah duduk kat negara sejuk.
Sebab itulah Mak Saleh ni dia ada genetics yang lahir-lahir anak baby gebu-gebu. Anda tengok compare dengan anak Melayu dengan anak Mak Saleh. Anak Mak Saleh biasanya 4 kg, 5 kg tu normal. Kita 2 kg, 3 kg baru normal. 4 kg ni macam wow besarnya baby macam tu. Anak saya pun 3.3 kg normal. Tapi kalau Mak Saleh 4 kg, 5 kg, 6 kg ni ini normal. Sebab dia bawa jin lemak. So lahir-lahir dia ada gebu, pipi semua gebu. Sebab ada lapisan lemak untuk adapt dengan environment cuaca yang sejuk. Okay, so maksudnya genetics yang ada salut lemak ni memang dah diperturunkan. Tapi adakah bila dia lahir, bila dia membesar, lahir ada lemak dah, adakah dia membesar dia jadi obesity? Tak juga. Walaupun genetik lemak tu dah ada, bila dia membesar tak semestinya dia dapat genetics. Walaupun genetik lemak tu dia adalah pembawa, tapi disebabkan gaya hidup dia yang sihat, pemakanan yang sihat, maka dia membesar tak semestinya dia jadi obesity. Kalau dia memang makan makanan sihat, lifestyle dia pun sihat, selalu exercise, maka dia boleh jadi slim juga walaupun lahir-lahir dia ada lemak. Sebab genetik tu untuk adapt dia. So samalah kita. Kalau kita ada genetik keturunan sakit jantung, keturunan kanser, kita boleh membawa genetik tersebut, tapi tak semestinya kita dapat penyakit. Betul ke tak semestinya? Yes, tak semestinya. Sebab kita lahir-lahir baby, doktor tak terus tengok diagnose 3 bulan 4 bulan dah dapat kanser. Jarang. Ada juga certain case, especially leukemia, especially Hodgkin's lymphoma. Ini biasanya budak-budak kecil, anak-anak kecil ni, baby ni, dia boleh dapat lah. Anak kecil umur setahun 2 tahun dah boleh dapat leukemia. Itu very rare lah. Hodgkin's lymphoma ni very rare. Katakan ada genetik kanser, genetik sakit jantung. Biasanya bila ada genetik tu, lahir-lahir tak dapat lagi. Dia tengok genetik tu yang 10% tu supported by lifestyle yang tak sihat, disokong dengan pemakanan yang tak sihat, maka bila dia membesar nanti dah lah ada genetik penyakit, pemakanan pula tak sihat, gaya hidup pula tak sihat, maka dia membesar nanti 20, 30, 40 boleh dapat kanser, boleh dapat sakit jantung. Ini antara faktor. Jadi jangan risau. Nenek saya ada kanser. Ada kanser. Ada kencing manis. Mak saya ada kencing manis, tapi berjaya dicegah. Bukan dicegah lah, dirawat. Diperbaiki tahap kesihatan. Dulu makan ubat, sekarang tak makan ubat, dengan gaya hidup dan kontrol pemakanan. So ubat dah tak perlu makan dah. Ayah saya thyroid. Ayah saya dulu ada sejarah thyroid ni membesar. Mak ngah saya ni besar ni, ada macam ketumbuhan thyroid, sepatutnya perlu dibuang ni, sampai tak boleh nak buang lagi. Mak ngah saya, mak teh saya pun ada macam tu, dekat leher ni besar. Ayah saya pun waktu umur nak hampir pencen hari tu, memang membesar sini, cepat-cepat dia operate. So dia tak sempat nak membesar ni. Mak ngah saya dengan mak teh saya membesar, tapi dia takut nak operate. Sampai sekarang besar, ada ketumbuhan thyroid. Ayah saya, dia nak timbul, tapi cepat-cepat dia operate. So bila operate 7,000 kos. Nasib baik operation tu berjaya. Dia ada risiko, doktor dah bagi tahu risiko dia kalau operate thyroid, kemungkinan tak ada suara tu boleh ada. Dia ada lagi bagilah beberapa percentage dia. Jadi bila operate, dia terpaksa tinggalkan sikit. Dia tak boleh kacau ketumbuhan pada peti suara tu. Dia kena tinggalkan sikit supaya tak terpotong habis tak ada suara. Kami pun risau. Tapi saya kata, time tu saya pun degree ke asasi je time tu. Waktu tu kita tak tahulah, tapi kita bagi tahu abah saya, dia kata pergi je lah, biarlah sihat, tak ada suara pun tak apalah, janji sihat. Saya cakap macam tu kan. Pergilah, tengok alhamdulillah berjaya lah, operation tu berjaya, ada suara. Tapi doktor bekalkan ubat thyroxine.
supaya thyroxine dia kena makan setiap hari seumur hidup, supaya thyroid tu tak membesar kali kedua. Tapi bila saya belajar berkaitan nutrition, so kita tahu apa makanan yang boleh ganti thyroxine tu, bekal iodine pada tubuh badan dia supaya dia tak perlu bergantung pada ubat. Ini kena tahu juga lah, tak boleh suka-suka hati lah. Tapi sebab ayah saya sendiri, so we take the risk lah. We took the risk. Saya ambil risiko. Saya kata boleh tinggalkan ubat tu. Saya bagi tahu apa benda yang pemakanan untuk gantikan ubat tu. Sampai sekarang alhamdulillah tahun 2015 dapat panggilan pergi haji. Pergi jumpa doktor check record, rupanya ada pernah buat operation thyroid. Doktor kata kenapa dah tak datang hospital untuk ambil ubat dah lama. So tak ada record tu, dah off record, tak ambil ubat lama. Pakcik, dia kata, pakcik, saya ingat lagi ada ayah saya bagi tahu, pakcik tengok pakcik, mata pakcik pun dah terbeliak, muka pakcik dah cengkung ni. Ini mesti sebab tak makan ubat ni. Ini kalau kami terpaksa ambil test darah, kalau result pakcik teruk, saya tak benarkan pakcik pergi haji. Cek alhamdulillah normal. normal tahun 2015 ingat lagi ayah saya cerita, gelak je kan. Dia kata pakcik ada ambil apa, makan apa? Kata anak pakcik monitor pemakanan. Okey tak apa, macam tu okey, normal. Alhamdulillah normal. Jadi poin yang saya nak cakap dekat sini, itu faktor genetik. Ayah saya ada genetik thyroid, ada masalah thyroid, tapi bila dia tahu jaga pemakanan, lifestyle dia bagus, maka dia pun tak semestinya thyroid dia membesar. Sampai sekarang normal. Itu yang nak dikatakan genetik. So genetik ni contribute sikit saja. Dia bukan dominan. Dia bukan dominan macam thalassemia. Thalassemia ni dominan lah. Thalassemia pun ada juga. Sama ada dia carrier ke ataupun memang penyakit thalassemia. Kalau sekadar carrier pun kita boleh buat lah blood transfusion ke apa dan sebagainya lah. Dia tak sama macam Down syndrome. Dia tak sama macam bukan eczema, autism. Ini memang genetics dominant. Tapi kalau penyakit yang bukan genetics dominant ni, kita masih boleh kawal dengan pemakanan dan lifestyle. Jadi sakit jantung ni, antara yang kita boleh buat, kita kena tahu apa penyebab dia. Bila kekerapan makan makanan yang berlemak dan kolesterol tinggi, maka dalam saluran darah kita ni akan terbentuknya satu plak. Satu plak ni biasanya daripada lemak dan kolesterol. Plak akan tersangkut, terlekat pada dinding salur darah. Maka dia akan membesar. Maka aliran darah tu dia akan menyempitkan aliran darah, menyempitkan salur darah. Highway dia jadi mengecil. Maka trafik akan jam. Bila trafik akan jam, sakitlah jantung. So dia umpama highway. Salur darah ni umpama highway. Kalau highway tiba-tiba ada orang buat renovation, construction dekat tengah-tengah tu, maka daripada 3 lorong jadi 1 lorong. Bila 1 lorong dia akan jadi jam. Bila jadi jam, tubuh badan sama dengan tubuh badan kita jugalah. Salur darah bila dah disempitkan dengan plak-plak yang terbentuk, maka highway akan jam. Sel darah merah, apa komponen yang ada dalam salur darah tu, dia nak lalu, maka dia jam. Bila dia jam, jantung, rhythm jantung, heartbeat jantung pun dia tak normal. So blood pressure akan tinggi. Bila blood pressure tinggi, boleh dapat stroke, boleh dapat heart attack. Jadi antara makanan yang kita boleh untuk cegah, jangan kata bila dah sakit jantung doktor dah diagnose 90%, barulah kata apa benda yang nak makan. Itu pun lambat, sangat lambat. Dia bukan, pemakanan dah tak membantu dah. Dia tak membantu. Sebab bila orang dah 90%, ada 4 salur darah tu sembuh 90%, 80%, doktor dah suruh buat bypass, kita dah tak boleh, jangan dah pergi cari pemakanan yang bagus untuk ni dah.
Kalau ada pun dia akan lambat. Sebab 90% anytime boleh jadi heart attack. Bila anytime boleh jadi heart attack, bila baru tergeh-hegeh nak cari apa pemakanan, nak jaga pemakanan dia ambil masa berbulan untuk dia jadi habit. So benda yang dah ada, settlekan dulu. Bypass ke, angioplasty ke dan sebagainya, settlekan dulu, barulah kita jaga pemakanan selepas buat operation. Kalau tidak dah agak terlambat. Memang ada. Memang saya pernah bantu orang yang salur darah tersumbat berapa 2 ke 3, 70%. Itu pun 70% yang saya berani 90% pun saya pun tak berani. Tapi ambil masa 4 bulan 5 bulan. Itu pun nasib saja. Kalau dia dalam tempoh 4 bulan tu dia tak ada berlaku heart attack, then okey lah, selamat lah. Dia amalkan cara alternatif tu. Tapi tiba-tiba berlaku heart attack, bahaya juga. Saya juga tanggung risiko. So disebabkan tu saya stop dah bagi consultation untuk sakit jantung, stroke ni. Sebab saya takut risiko sendiri So penyakit-penyakit kronik ni saya dah malas nak ambil, malas nak advice dah orang, malas nak consult orang sebab ada risiko Jadi bila kita nak cegah sakit jantung, antara pemakanan yang anda boleh amalkan antaranya adalah kurangkan makan makanan yang berlemak. Tak kisahlah makanan yang berlemak tu daripada even tumbuh-tumbuhan sekalipun, kena kurangkan. Masak lemak, tumbuh-tumbuhan daripada santan, so kena kurangkan. Walaupun santan tu antioksidan dia tinggi, walaupun dia fatty acid dia pun tinggi, pun kita kena kurangkan. Jangan amalkan. Dia masih lemak. Anda biasakan amalkan benda yang bakar-bakar, grill, sup-sup, sekali-sekala, once in a while. Contohnya dalam seminggu sekali. Seminggu sekali okey lah nak makan masak lemak, makanan yang bergoreng. Ni yang lain tu kena kurangkan. So kalau anda boleh amalkan macam ni, maka kita tak nak benda yang rosak lagi. Kita tak nak salur darah kita dah tersumbat 10%, lagi sumbat lagi. Kita tak nak macam tu. Yang kedua, kena kurangkan garam. Ni kata garam, garam ni ada dua. Satu garam yang masin, itu sodium chloride. Ada juga garam yang tak rasa masin. Garam yang tak rasa masin ni garam pengawet lah. Garam pengawet. Sebab apa dia tak rasa masin? Sebab dia bukan sodium chloride, dia sodium benzoate, dia sodium potassium ascorbate. So dia benda lain. Itu kita panggil garam juga. Dalam istilah kimia, garam bukan masin. Sifat garam bukan masin. Yang garam yang masin adalah sodium chloride yang kita makan dalam masakan tu. Dia ada garam yang lain, ni kita panggil mineral. Mineral itu adalah garam lah. Kurangkan makanan yang bergaram. Kurangkan makanan yang bergaram. Dan juga anda boleh amalkan banyakkan makan makanan yang kaya fiber. Sebab fiber ni dia ada sifat untuk serap kolesterol. Fiber, buah-buah yang kaya fiber, dia ada sifat serap kolesterol. Oat ada sifat serap kolesterol. Cereal, bijirin, ini semua ada sifat absorb kolesterol. Dia menyerap kolesterol, lepas tu disingkirkan melalui najis kita, di kolon kita lah. So ini antara makanan yang serap kolesterol. Ada juga makanan yang boleh lower down, rendahkan kolesterol jahat. Antaranya olive oil, tapi jangan berlebihan. Olive oil dalam 1 sudu, 2 sudu satu hari kita boleh amalkan. Fish oil yang ada omega 3, yang ada kandungan EPA, DHA pun kita boleh amalkan. Dia boleh lower down, rendahkan kadar kolesterol dalam kolesterol LDL dalam darah kita. Dan juga orang yang nak elak cegah sakit jantung ni, kena jaga juga, monitor tahap kita punya diabetes. Kurangkan gula dalam darah. Ini pun boleh menyebab sakit jantung. Jangan ingat gula ni hanya penyebab diabetes saja. Tak, gula ni banyak dia punya racunnya. Kalau anda rasa tidur anda tak lena, cut off gula, kurangkan gula. Kalau anda rasa macam daya tumpuan anda rendah, cut off gula. Kalau anda rasa tubuh badan lesu, tak bermaya, cepat ngantuk, cut off gula.
Gula ni lah antara penyebab risiko-risiko benda lain. In fact, kalau orang yang ada masalah gout pun, kita tahu okay, ini disebabkan uric acid. Uric acid ni datang daripada protein. Gula juga boleh trigger gout tersebut. Dia lagi trigger lagi. Walaupun dia bukan penyebab, tapi dia boleh trigger. Dia kasih cepat lagi, ngeng macam tu. So gout asalnya uric acid tinggi sebab kita ambil purin, makanan yang ada kandungan purin. Tapi sebabkan gula berlebihan, dia jadi komplikasi benda lain lagi. So cut off gula. Ini lepas tu gaya hidup yang aktif. Ini semua orang dah tahu, well known. Gaya hidup aktif. Gaya hidup aktif sebab apa kita kena gaya hidup aktif? Sebab apa kita kena banyak buat activity physical, banyak bergerak? Sebab activity physical ni saja yang mampu membakar gula yang ada dalam darah. Dia bakar gula tu jadi energy. Hanya aktiviti fizikal. Jadi bila kita ada buat aktiviti fizikal, maka gula dalam darah dibakar, maka tahap gula dalam darah, glukos dalam darah ni dia berkurang. Inilah cara yang terbaik untuk kurangkan masalah diabetes. Atasi masalah diabetes, bakar gula yang ada. Bila gula yang ada tak dibakar, maka sama ada dia convert jadi lemak. Kalau dia tak boleh convert jadi lemak, dia akan bersepah dalam aliran darah. So dia jadi diabetes. Bila ada diabetes, kencing manis, adalah komplikasi yang lain, sakit jantung, komplikasi buah pinggang dan sebagainya. Itu cara nak cegah sakit jantung. Jadi point saya dekat sini, saya nak highlight apa yang dipaparkan di surat khabar pada 14 Disember yang lepas berkaitan dengan isu halal daging. Walaupun daging tu halal sekalipun, kan, isu dia adalah daging tu diragui haram sebab orang kata daging tu dah haram sebab import. Pekerja pun dia dah manipulate benda tu. So daging tu jadi haram, lagi import tu frozen food, kan. Jadi walaupun katakan dia halal, itu pun still tak bagus. Dari aspek kesihatan tak bagus sebab enzim dah tak ada. Jadi banyakkan makan makanan yang enzim. Makanan enzim ni datang daripada makanan yang fresh. Biarlah kita beli dekat pasar lah. Mungkin ada orang dia nak jaga standard dia hanya beli ayam di supermarket. Kalau saya tak, saya bukan nak jaga standard. Kita nak jaga bukan standard living standard kita nak jaga standard kesihatan kita. Beli ayam di pasar lagi fresh, beli ikan di pasar segar, pasar basah, beli sayur di pasar, itu lagi fresh, lagi fresh. Okey, itu saja perkongsian saya pada pagi ini. Okey, untuk anda jangan lupa malam ni kita ada coaching private coaching makan untuk kurus. Saya akan bawa topik teknik yang kedua. Teknik yang kedua, jangan lupa siapa yang masih belum masuk dalam private group, anda cepat-cepat join. Pastikan anda ada nombor rujukan. Kalau tak ada nombor rujukan, tim saya takkan approve sebab dia tengok nombor rujukan. Walaupun anda ada buku, anda pembeli buku, tapi anda tak letak nombor rujukan, kita pun confused. Tambah lagi kalau nama anda tak tally dengan nama pembeli. Sebab biasanya bila kita post buku, nama dia kita tahu, tapi bila nama Facebook dia dah bertukar. Nama Facebook biasanya orang letak nama glamour, so dia tak tally. So bila dia tak tally, kita tak pasti dia ni pembeli buku atau tak. Jadi kita tak boleh approve. Okay? Jadi kalau anda ada anda join group tapi tak approve, dan pada masa sama anda adalah pembeli buku, cepat-cepat bagi tahu tim kami supaya tim kami fix the problem lah. Alright. Okay, sekian saja. Jangan lupa malam ni pukul 9 malam, insya-Allah dalam lepas insya macam tu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.